Usah rasa hebat julang Ebit Liu, tapi tak santuni Rohingya. Menurut Nick Abdo, memburukkan saudara seagama yang jelas dizalimi dan ditindas adalah dosa besar dan membunuh nilai Ramadan. Seorang pemimpin PAS mengingatkan orang ramai di negara ini agar tidak berasa hebat dengan menjulang usaha pendakwa Ebit Liu, tetapi pada masa sama gagal bersikap santun kepada orang susah lagi tertindas. Ahli Jawatan Kuasa Pusat PAS Nick Abdul Aziz berkata, orang Islam sepatutnya menyatakan rasa bersyukur dengan menolong dan membantu umat yang tertindas. Pada masa sama, katanya mereka perlu berfikir untuk menyelesaikan isu berkaitan, bukannya menghaburkan kebencian dan dendam. Membuat kenyataan di media sosial, ahli Parlimen Baco itu juga mengingatkan umat Islam di negara ini, kalaupun tidak mahu mempertahankan hak Muslim Rohingya, mereka jangan sesekali bersuara memburukkannya. Jelasnya, tindakan memburukkan saudara seagama yang jelas dizalimi dan ditindas adalah satu dosa besar dan membunuh nilai Ramadan. Jika anda tidak mahu mempertahankan hak saudara semuslim anda, bangsa Rohingya, maka diam saja. Bersuara memburukkan saudara semuslim yang tertindas oleh kezaliman musuh Islam adalah dosa besar. Ia membunuh nilai Ramadan anda. Ia membunuh jiwa dan nurani anda. Ia menarik sifat rahmah kurniaan Allah dalam jiwa setiap Muslim. Jangan diri berasa hebat menjulang Ustaz Ebit Liu sebagai duta kasih sayang negara, tetapi dalam masa yang sama meninggalkan akhlak mulianya menyantuni orang-orang yang susah, apatah tertindas, katanya. Lidah fitnah musuh Islam. Isu berkenaan menjadi perhatian ramai di media sosial sejak beberapa hari lalu selepas pihak berkuasa meminta cobaan sebuah bot membawa pelarian Rohingya memasuki negara ini pada 16 April lalu. Bot tersebut membawa kira-kira 200 orang Rohingya yang mahu memasuki Malaysia menerusi perairan Langkawi. Langkah itu mendapat kritikan kerana pada sebelum ini pemimpin UMNO dan PAS bersolidariti bersama etnik berkenaan. Pemimpin tertinggi kedua-dua parti juga beberapa kali menyatakan komitmen untuk membela pelarian terbabit melalui siri ucapan masing-masing. Untuk rekod, UMNO dan PAS kini menjadi sebahagian daripada Kerajaan Perikatan Nasional. Polemik terbaru juga menyaksikan setengah pihak membangkitkan masalah yang dibawa etnik Rohingya dan menjadikan ia sebagai salah satu alasan menjustifikasikan sikap kerajaan sekarang. Perkembangan terbaru itu juga mencetuskan kebimbangan sekiranya krisis pada 2015 berulang kembali. Ketika itu ramai pelarian Rohingya mati di lautan selepas negara-negara Asia Tenggara menolak kemasukan kapal mereka. Dalam pada itu, Nick Abdu juga mengingatkan tentang propaganda musuh yang dirancang rapi untuk menidakkan hak Rohingya di negara asal mereka. Jelasnya, musuh melaungkan bahawa Rohingya tiada hak di Myanmar kerana mereka bangsa bodoh, malas, jahat, menyusahkan dan tidak bertamadun yang kini sedang menyusahkan Malaysia. Fitnah nyata ke atas umat Islam, tipu daya yang nyata untuk memecah belahkan umat Islam. Jangan menyambung lidah fitnah musuh ke atas Muslim Rohingya. Jangan sombong, wahai Malaysiaku. Bersyukurlah dengan menolong dan membantu umat yang tertindas. Berfikirlah untuk menyelesaikan isu, bukan melangsaikan kebencian dan dendam, katanya. Kita beralih ke perkongsian berita yang berikutnya. Siapa ketua pembangkang di Dewan Rakyat? Ada dua nama yang disebut-sebut, iaitu Mahathir atau Anwar. Sedang DAP memutuskan tidak akan mengisinya walaupun mempunyai wakil paling ramai di blok pembangkang. Pakatan Harapan PH yang merupakan blok pembangkang terbesar pada ketika ini belum memutuskan siapa yang akan dilantik menjadi ketua pembangkang. Pada masa ini ada dua calon yang mungkin akan diangkat sebagai ketua pembangkang,
iaitu Presiden PKR Anwar Ibrahim, Bob Dixon dan bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad Langkawi. Secara konvensional, jawatan itu akan dipegang pemimpin dari parti pembangkang terbesar. Dalam kes ini, parti berkenaan ialah DAP. Namun menurut Setiausaha Agung PKR, Saifuddin Nasution Ismail, DAP menyatakan mereka tidak berminat untuk jawatan tersebut semasa Majlis Presiden PH bermesyuarat sebelum ini. Kami sudah membincangkan perkara itu minggu lalu selepas Anwar memberitahu kami bahawa dia menerima surat daripada menteri di Jabatan Perdana Menteri. Saya menganggapnya dari Taqiyuddin Hasan yang bertanya mengenai kedudukan pemimpin pembangkang. Perkara itu dibincangkan berdasarkan dua persetujuan yang diterima bersama, kata Saifuddin kepada Malaysia Kini. Satu parti, dua sisi. Jelas ahli Parlimen Kulim Bandar Baru itu. Hal penting itu dibincangkan bagi mendapatkan persetujuan dalam kalangan ahli Parlimen Pembangkang. Saifuddin turut mendedahkan beliau bertemu dengan Mahathir yang juga pengurusi Bersatu dan Presiden Warisan Muhammad Syafiee Apdal baru-baru ini bagi pihak Sekretariat PH untuk perbincangan awal mengenai perkara itu. Katanya masih ada masa selama beberapa minggu lagi sebelum mereka membuat keputusan menjelang sidang Dewan Rakyat selama sehari pada 18 Mei ini. Saya tidak ada jawapan. Kami belum sampai ke tahap itu, katanya ketika ditanya mengenai apakah nama Mahathir akan mengisi jawatan yang sebelum ini dipegang anggota Parlimen Berak, Ismail Sabri Yaakob. Sementara itu, ketika dihubungi pengurusi DAP, Tan Kok Wai mengesahkan bahawa partinya tidak akan memegang jawatan ketua pembangkang. Selain hanya berlangsung sehari, persidangan Dewan Rakyat kali ini juga buat pertama kalinya akan menyaksikan ada sebuah parti politik akan duduk di dua sisi berasingan sekaligus. Bersatu yang menawan Putrajaya melalui Perikatan Nasional PN bersama BN dan PAS mempunyai wakil di kedua-dua pihak, iaitu kerajaan dan pembangkang. Tempat wakil Bersatu akan ditentukan oleh pendirian mereka, sama ada menyokong Mahathir atau Muhyiddin Yassin. Keputusan berdasarkan parti. Pada 24 Februari lalu, Bersatu menarik diri dari PH, sementara Mahathir meletak jawatan sebagai Perdana Menteri. Ini membawa kepada kejatuhan kerajaan PH dan akhirnya Muhyiddin diangkat sebagai Perdana Menteri baru dengan sokongan sebahagian besar anggota Parlimen parti berkenaan dan semua wakil UMNO, PAS dan gabungan Parti Sarawak. Sekumpulan kecil anggota Parlimen yang dipercayai masih setia pada Mahathir akan bergabung dengannya duduk di bangku pembangkang, terutama anaknya Mukhris Jerlun dan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman Muar. Timbalan Presiden Amanah Salihuddin Ayub pula berkata partinya akan mematuhi konsensus PH untuk memilih pemimpin pembangkang. Ditanya secara khusus apakah parti itu akan menerima Anwar atau Mahathir, Salihuddin berkata parti itu terbuka untuk membincangkannya. Anwar dalam sesi tamu ramah Considered This pada Isnin malam bagaimanapun memberikan jawapan samar sama berhubung perkara itu. Buat masa ini saya ketuai pembangkang. Pakatan Harapan ada 92 wakil dan telah membuat keputusan berdasarkan parti yang masih ada, iaitu DAP, PKR dan Amanah. Bagi PH ia masih sama, sayalah ketua. Namun kami akan terus bekerjasama dengan pemimpin dari parti pembangkang yang lain, katanya di peti Astro Awani. Sementara itu di Melaka, PH Melaka sepakat namakan Adli calon ketua pembangkang. Keputusan itu dibuat sebulat suara oleh semua 11 adun PH negeri terbabit selepas mereka bermesyuarat semalam. Pakatan Harapan PH Melaka sebulat suara menamakan bekas Ketua Menteri Adli Zahari sebagai calon tunggal pembangkang di Dewan Undangan Negeri Dun Melaka. Setiausaha PH Melaka Ko Phuai Tiong berkata semua 11 wakil rakyat gabungan terbabit membabitkan Adun Gadek, Macak Jaya, Durian Tunggal, Klebang, Air Keruh, Bukit Katil, Kesidang, Kota Laksamana, Duyung, Bandar Hilir dan Bemban kekal teguh bersama. PH Melaka komited untuk berkhidmat kepada rakyat dan negeri
terutamanya dalam situasi wabak COVID-19 ini. Justru kami sebulat suara bersetuju menamakan Adli sebagai Ketua Pembangkang, katanya dalam satu kenyataan hari ini. Adli merupakan adun Bukit Katil yang mewakili amanah dan pengurusi PH Melaka. Sebelum ini beliau dilantik menjadi Ketua Menteri sehinggalah beberapa adun DAP dan PKR membelot untuk menjadi penyokong UMNO serta Bersatu. Adun Melaka dijadual bersidang sehari pada 11 Mei ini. Ko berkata ia merupakan sidangan DUN yang pertama selepas krisis politik dan pertukaran kerajaan berlaku baru-baru ini. Ahli Parlimen Kota Melaka itu menjelaskan keputusan menamakan Adli dibuat selepas PH Negeri berkenaan mengadakan mesyuarat secara dalam talian semalam. Sementara itu, dilema UMNO adalah ancaman besar buat Bersatu. Kemungkinan ini lebih tinggi jika kes mahkamah melibatkan Presiden UMNO tidak digugurkan pada masa yang sesuai. Kepimpinan Bersatu menyedari kedudukan politik mereka yang rapuh. Keutamaan jangka pendek Bersatu adalah untuk memastikan kestabilan kerajaan sekarang. Mereka akan menawarkan kedudukan dalam syarikat berkaitan kerajaan, GLC dan agensi lain kepada backbenchers Perikatan Nasional PN untuk menjamin kesetiaan masing-masing. Mereka akan terus cuba menarik anggota Parlimen Pembangkang untuk bekerjasama bersama PN dengan pelbagai tawaran. Perdana Menteri Muhyiddin Yassin akan terus meminta restu Dr. Mahathir Mohamad. Pemimpin Bersatu juga pasti ingin mengukuhkan kedudukan masing-masing dalam parti dengan memenangi kedudukan dalam pemilihan akan datang. Tetapi walaupun Bersatu dapat meningkatkan majoriti Parlimen PN dalam jangka masa pendek, ia tidak boleh berharap untuk kekal begitu sehingga datangnya PRU15. Bersatu sedar UMNO dan PAS tidak mempunyai insentif membahagikan kerusi parlimen dengan mereka pada PRU15. Parti itu juga tahu mereka jauh lebih lemah dari segi jentera politik dan penjenamaan berbanding dengan UMNO dan PAS. Oleh itu, Bersatu hanya mempunyai satu pilihan untuk memanjangkan usia politik parti terbabit, iaitu menggantikan UMNO sebagai parti utama Melayu dalam gabungan pemerintah. Untuk mencapai matlamat itu, Bersatu akan melakukan perkara berikut. 1. Memujuk lebih ramai ahli parlimen dan adun UMNO untuk menyertai Bersatu dan memecah belahkan UMNO menjelang PRU15. 2. Terus memberi tekanan kepada UMNO dengan tidak menggugurkan kes mahkamah yang melibatkan pemimpin mereka. 3. Cuba membina gabungan alternatif kepada BN ataupun Mufakat Nasional, MN atau Pakatan Harapan PH. UMNO tahu Bersatu perlu masa. Sudah tentu ada yang mengemukakan kemungkinan Bersatu akan bergabung semula dengan UMNO, sama seperti yang dilakukan oleh Semangat 46, S46. Tetapi pada masa itu, S46 tidak mempunyai satu pun penyandang jawatan pemerintah. Sedangkan dalam Bersatu sekarang, terdapat ramai anggota parlimennya yang sudah biasa dengan kedudukan berkuasa dan akan melakukan apa sahaja untuk mempertahankan jawatan mereka. Ahli Parlimen Bersatu tahu bahawa jika bergabung dengan UMNO, kebanyakan mereka akan hilang kuasa dalam proses pembersihan dalaman dan tidak akan dibenarkan bertanding pada PRU15. Tidak boleh diabaikan juga kebanyakan pemimpin Bersatu, terutamanya di peringkat akar umbi menyertai UMNO kerana mereka tidak dapat memperolehi jawatan penting dalam parti. Memandangkan realiti ini, besar kemungkinan penggabungan berkenaan tidak boleh diterima oleh Bersatu. UMNO juga sedar Bersatu memerlukan lebih masa untuk melemahkan mereka dan membuat persediaan menghadapi PRU15. Oleh itu, strategi jangka panjang yang optimum bagi UMNO untuk memenangi semula kuasa adalah untuk tidak memastikan kerajaan Muhyiddin dapat bertahan selama tempoh penuh sehingga PRU15 yang harus diadakan menjelang 2023. Oleh itu, UMNO harus memilih masa terbaik untuk menarik balik sokongannya terhadap kerajaan PN untuk mencetuskan pilihan raya umum. Tanda-tanda tak puas hati ini mungkin tidak akan berlaku dalam waktu terdekat
kerana negara sedang menghadapi krisis kesihatan dan ekonomi yang disebabkan oleh virus COVID-19. Tetapi setelah ada tanda-tanda krisis COVID-19 menjadi lebih terkawal, kepimpinan UMNO boleh bertindak pada bila-bila masa. Salah satu perkara yang sukar untuk diramalkan adalah strategi ahli Parlimen UMNO yang tidak diberi jawatan kabinet, terutama mereka yang masih dibayangi kes mahkamah. Apakah kemungkinan mereka akan mensabotaj kerajaan Muhyiddin, misalnya dengan tidak hadir untuk memberi sokongan kepada rang undang-undang di Parlimen dan sekaligus mencetuskan kejatuhan kerajaan? Kemungkinan ini lebih tinggi sekiranya kes mahkamah yang melibatkan Presiden UMNO, Setiausaha Agung UMNO dan beberapa anggota Majlis Tertinggi UMNO tidak digugurkan pada masa yang sesuai. Sementara itu, kita sudah dapat melihat beberapa tanda tidak puas hati dalam kalangan pemimpin UMNO terhadap kerajaan PN. Sasaran mereka nampaknya tertumpu pada pemimpin bersatu setakat ini. Sebagai contoh, Ketua Pemuda UMNO Dr. Ashraf Wajidi Dusuki mempersoalkan keputusan Azmin Ali membenarkan sektor tambahan beroperasi dalam Perintah Kawalan Pergerakan PKP dari 15 hingga 28 April lalu. Bekas ahli Parlimen Johor Bahru Syahir Samad juga mempersoalkan perlunya Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI terlibat dalam sektor seperti gunting rambut dan bertanya, adakah MITI kini menjadi super minister di bawah Menteri Kanan Azmin? Dr. Zamri Abdul Qadir, mantan Menteri Besar Perak, telah menciap gambar bantuan makanan dari Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM yang tidak diagihkan dan bertanya kepada Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Rina Harun dari Bersatu, adakah mereka sedang menunggu penyelaras Parlimen untuk dilantik sebelum bantuan dapat diedarkan? Khalid Nordin, mantan Menteri Besar Johor, juga mengkritik timbalan Menteri Kesihatan Dr. Nur Azmi Ghazali dari Bersatu kerana makan-makan bersama Exco Perak semasa PKP dengan mengatakan bahawa itu bukan teladan yang baik untuk orang awam. Kemungkinan besar serangan begini secara langsung dan tidak langsung oleh pemimpin UMNO terhadap pemimpin tertentu dalam PN akan bertambah. Dilema ini adalah sebab utama mengapa kerajaan PN tidak mungkin bertahan selama 3 tahun sebelum penggal Parlimen ini berakhir pada Mei 2023. Dilema UMNO adalah ancaman besar kepada Bersatu dan untuk kerajaan PN. Dr. Ong Kian Ming ialah anggota Parlimen Bangi. Artikel ini pandangan penulis dan tidak semestinya mencerminkan pendirian rasmi Malaysia kini. Kita beralih ke perkongsian berita yang terakhir. Setakat ini sajalah saya bantu orang susah waktu PKP, kata Ebit Lew. Saya minta maaf pada semua ya. Saya salah. Pada Allah saya berserah. Ya Allah, aku adukan sedih aku. Susah aku hanya kepada Engkau, kata pendakwah itu. Pendakwah bebas Ebit Lew membuat pengumuman mengejutkan. Beliau akan berhenti menyalurkan bantuan kepada pihak yang terkesan susulan pandemik COVID-19. Beliau berkata demikian setelah mendapat nasihat daripada pihak berkuasa kerana terdapat aduan terhadapnya susulan kegiatan yang dijalankan. Saya minta maaf pada semua ya. Atas nasihat setakat ini sahajalah saya berkhidmat pada semua secara langsung. Saya cuma akan beri bantuan duit pada orang susah. Saya teruskan dari rumah sahaja. Jangan tag saya lagi kes orang susah. Nanti habis PKP Perintah Kawalan Pergerakan baru saya cuba bantu, kata dalam satu hantaran di akaun Facebook hari ini. Ebit bukanlah asing dengan kerja-kerja amal dan kebajikan selain giat mengadakan seminar di merata tempat selama ini. Pada tempoh PKP kini, beliau terlibat secara aktif mengulurkan bantuan kepada pihak termasuk petugas, barisan hadapan serta orang ramai. Beberapa hari lalu, Ebit dibayangi kontroversi selepas melawat sebuah keluarga daif di Derga Kedah. Antara lain, penduduk setempat menjadi kecaman orang luar yang menyangka mereka tidak mengindahkan keluarga terbabit. Beberapa pihak termasuk Kerajaan Kedah dan Lembaga Zakat Kedah kemudian tampil menjelaskan keluarga berkenaan memang menjadi penerima bantuan tetap.
Menurut ex-konegri, keluarga berkenaan juga sudah diminta supaya berpindah ke rumah baru yang disediakan namun gagal. Bagaimanapun, selepas depo Joe Abed, keluarga berkenaan akhirnya berpindah ke kediaman baru selepas menetap di situ lebih 15 tahun. Sementara itu, Abed turut memohon maaf sekiranya tindakan memuat naik video ketika beliau menyalurkan bantuan telah mengguris hati beberapa pihak. Saya minta maaf, saya memang jadikan media ini medan berkongsi rasa kasih sayang dengan semua. Tadi menangis saya beri keterangan kepada beberapa pegawai sebab penat kot, serius penat sangat. Saya cuma Cina Islam, saya tak salahkan sesiapa, saya bukan ahli politik, saya bukan sesiapa, cuma Cina Islam yang sayangkan Islam dan negara Malaysia, luahnya lagi. Tambahnya, beliau juga tidak berniat untuk membuat dirinya tular setelah memberi bantuan kebajikan tersebut. Cuma saya terasa sedih sangat. Andai saya menyusahkan sesiapa, saya minta maaf. Saya memang tak boleh tengok orang tidur atas najis atau tepi jalan. Cuma beberapa kes tu saya kongsikan dengan kawan di media FB saya. Saya pun tak niat nak viral atau tular. Apakah ramai anak-anak susah terbiar, tapi saya bayarkan yuran mereka, kata Abed. Jelas Abed lagi, bantuan yang diberikan juga adalah hasil simpanan wangnya sendiri. Perniagaan saya sebenarnya sangat baik. Syukur kepada Allah, rezeki melimpah ruah. Saya belanja duit saya sendiri dari dulu, lagi untuk bantu orang di mana-mana. Masa PKP ini dah berjuta habis. Duit simpanan saya sendiri dah RM1 juta saya belanjakan. Sekarang ramai juga mula bersama saya dalam kerja membantu dan menyelamatkan mereka yang dalam kesusahan, termasuk petugas barisan hadapan, katanya. Mengakhiri catatannya hari ini, Abed mengucapkan selamat Ramadan pada semua dan sekali lagi mengulangi permohonan maafnya. Jika ini harga perlu dibayar, setelah semua ini saya reda. Saya minta maaf pada semua ya, katanya. Saya salah kepada Allah, saya berserah. Ya Allah, aku adukan sedih aku. Susah aku hanya kepada engkau, katanya lagi. Semua sumber berita dipetik dari Malaysia Kini Online. Terima kasih kerana anda setia mendengar video ini hingga ke penghujungnya. Untuk meneruskan bentuk sokongan anda, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Anda juga boleh kongsikan video ini ke akaun media sosial anda seperti Facebook dan WhatsApp. Atau jika mempunyai sebarang komen, sila tinggalkan pada ruangan komen di bawah.